Assalamualaikum dan selamat datang diucapkan kepada hadirin sekalian ke webinar kesedaran kanser paru-paru 2020. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program ini dianjurkan oleh Kelab UiTM Student Surgical Association atau lebih mesra dikenali sebagai USA. Justru itu, saya sebagai moderator webinar pada hari ini mewakili Kelab USA ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Karam ada, kicap pun ada, sayang ada, terlupa bagi. Pantun ada, ucapan pun ada, sayang tiada berdoa lagi. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, bagi memberkati majlis kita, saya ingin menjemput Saudara Syafkat Akil bin Muhammad Asri untuk membacakan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbal arsyil azim, innaka barul wajawud karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Lung Cancer Awareness 2020 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencecerakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika abna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Syafkat Akil bin Muhammad Asri untuk bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, ramai di antara kita yang telah maklum bahawa bulan Oktober seringkali disinonimkan dengan bulan kesedaran kanser payudara. Namun begitu, masih ramai yang belum mengetahui bahawa dalam bulan November, kita juga meraihkan pejuang kanser paru-paru. Oleh itu, kelab kami mengambil kesempatan untuk mengajukan program ini sebagai salah satu inisiatif dan platform untuk membantu masyarakat supaya lebih memahami perihal kanser paru-paru. Untuk pengetahuan hadirin, webinar ini terdiri daripada 2 slot. Slot pertama kami bertajuk Cancer di Pulmon, Bitter Truth People Should Know dan intipatinya tentang kanser paru-paru secara menyeluruh. Manakala slot kedua kami bertajuk The Unspoken Voices, The Second Hand Smokers. Di penghujung setiap slot, kami akan membuka ruangan untuk sesi soal jawab. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya menjemput penceramah kita untuk memberikan perkongsian beliau pada malam ini, suka saya untuk bercerita serba sedikit tentang beliau. Dr. Aisyah Natasha Musa merupakan anak kelahiran Johor dan beliau telah memperoleh ijazah sarjana muda dalam Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery di University of Wales, Cardiff University, United Kingdom. Beliau sekarang berkhidmat sebagai pakar perunding respiratory dan perubatan am serta pensyarah klinikal di Fakulti Perubatan UiTM. Beliau merupakan seorang doktor yang berpengalaman luas dan telah berkhidmat lebih dari 10 tahun di dalam dan luar negara. Baru-baru ini juga, beliau telah berjaya memenangi tingkat emas dalam Faculty of Medicine Virtual Innovative Competition 2020. Oleh itu, tanpa melengahkan lagi masa, majlis diteruskan dengan menjemput penceramah kita, Dr. Aisyah Natasha Musa, bagi menyampaikan ceramah untuk slot pertama perbincangan yang berjudul Cancer di Pulmon, Bitter Truth People Should Know. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar? Clear? Nampak slide saya? Okey, so slide saya ni dalam bahasa English tapi saya akan translatekanlah ke dalam bahasa Melayu sebab saya difahamkan ada juga pendengar-pendengar yang bukan daripada latar belakang medical dekat sini. Okey, so tajuk yang diberikan memang bulan ini adalah bulan kesedaran untuk kanser paru-paru dan ini adalah satu inisiatif daripada student kita untuk memberi kesedaran kepada orang ramai di luar sana. Okay, so apa yang patut kita tahu pasal kanser paru-paru?
Ya, first of all kita nak kena tahu apa itu kanser paru-paru. Okay, kanser kalau nak ikutkan daripada perkataan dia, ya, adalah sel yang mana selalunya dalam keadaan biasa sel ni dia membahagi bila ada satu trigger, bila ada benda yang badan kita akan suruh. Contohnya kalau kita luka, badan ada signal kata kita luka, baru sel akan replicate ataupun membiak supaya dia boleh tutup balik luka itu. Okay, so dia ada trigger kepada benda itu. Untuk sel kanser ini sebab ada mutasi-mutasi tertentu dan sebagainya, dia membiak atau lebih banyak tanpa sebarang signal daripada badan kita. Okay, dan dia boleh juga pergi ke organ-organ lain. Okay, bila kita bercakap tentang kanser paru-paru, okey, kalau kita tengok dekat gambar rajah dekat sini ya, nampak saya punya cursor, okey. Dekat paru-paru kita sebenarnya terdiri daripada saluran paru-paru, okey, yang kita panggil trakea, yang paling besar daripada atas ni sampai ke bawah, okey. Lepas tu dia akan bahagi kepada dua, okey, belah kiri dan belah kanan paru-paru, okey. Dan seterusnya dia akan bahagikan kepada macam lebih kurang rupa pokok macam itu. Dia bercabang-cabang, okey. Dan sampai ke akhirnya dia kita panggil alveoli ataupun gelembung udara, yang mana yang seperti mana yang kita tahu, kita ambil oksigen, lepas tu kita keluarkan karbon dioksida untuk buang semula ke udara. Okey. Tu adalah fungsi paru-paru. Okey. So, bila kita cakap pasal kanser paru-paru, selalunya kanser tersebut datang daripada saluran pernafasan itu ataupun lining dekat paru-paru tu. Okey. Dekat paru-paru ni juga ada yang kita panggil seraput. So, dekat paru-paru kita ni sebenarnya ada macam baju yang ada dua layer dekat situ. Okey. Dua lapisan ni selalunya bertemu rapat, dia bergeser antara satu sama lain, tak ada apa-apa dekat dalam. Dalam kes yang tertentu ada kemungkinan air dekat situ, terutama sekali kalau kanser paru-paru tu boleh pergi ke situ merebak dekat selaput paru-paru dan menyebabkan air dekat dalam situ. Ya. So bila kita cakap tentang lung cancer ini, lung cancer ni ada banyak jenis sebenarnya. Dia bukan satu jenis sahaja untuk semua, okey. Dia ada small cell lung cancer, dia ada non small cell lung cancer dan dia ada jenis-jenis yang lain. Dan non small cell lung cancer ini juga ada bahagian-bahagian dia seperti adenocarcinoma, squamous cell carcinoma dan large cell carcinoma. Nanti kita akan tahu kenapa dia berbeza, okey. Seterusnya sekejap ya. Okey, so berapa kerap kanser ni berada dalam dunia ni? Okey, so kalau kita tengok daripada insiden ni data 2018 lah, okey. Data 2018 di mana kita tengok insidence untuk lung cancer ni dalam seluruh dunia terdapat lebih kurang 2 juta pesakit yang dikenal pasti sebagai kanser paru-paru setiap tahun. Banyak tu, dalam 11.6% daripada semua kanser-kanser paru-paru. Okey. Dan seterusnya yang paling common juga adalah breast cancer. Okey. Selain daripada tu kanser-kanser lain macam kanser usus, kanser prostat dan kanser perut juga merupakan antara kanser-kanser yang agak common dekat dalam dunia ini. Tapi beza dia, cuba tengok kepada tahap kematian yang disebabkan oleh lung cancer. Okay? Walaupun lung cancer sama dari segi peratusan dengan breast cancer dekat sini, okay? Tapi kita tengok lung cancer menyebabkan 18.4% kematian, sedangkan breast cancer menyebabkan hanya 6.6% saja kematian. Okay? So it is a big killer. Okay? Lung cancer memang membunuh. Okay? Tapi ni data seluruh negara, macam mana dengan Malaysia pula kan? Ada yang tanya macam tu pula. Okey, Malaysia ni, so bila kita tengok daripada incidence kanser-kanser dekat Malaysia ni, okey, yang paling common of course is breast cancer lah, kanser payudara. Okey. Selepas kanser payudara ada kanser usus 14%, okey, dan nombor 3 adalah kanser paru-paru. Okey. So dia terletak pada nombor 3 untuk kanser yang paling kerap terjadi ataupun didiagnoskan pada tahun 2018. Okay? Tapi kalau kita tengok kematian, mortality yang disebabkan oleh lung cancer, dia jatuh pada nombor 1.
Ya, 15.4% daripada kematian kanser disebabkan oleh kanser paru-paru. Okey, banyak kan? Okey. So, kita risau pasal kanser paru-paru sebab saban hari memang makin banyak kanser, makin banyak pesakit-pesakit kanser yang kita jumpa. Okey. Dan kalau nak ikutkan apa yang diorang predict pada sekarang tahun 2018 ada dalam 4,600 pesakit kanser. Pada tahun 2040 diorang predict yang akan ada dalam 9,000 pesakit, 9,600 pesakit setiap tahun. Banyak kalau nak diikutkan, ya. Dan ada tak beza antara umur bila dikatakan pasal kanser paru-paru? Yes, kanser paru-paru sama seperti kanser prostat dan kanser usus, dia selalunya terjadi pada warga emas, okey? Mereka yang berumur 65 tahun ke atas, ya. Tapi dia ada seawal 30-an. Okey, saya ceritalah pesakit saya yang paling awal yang saya pernah jumpa, paling muda sekali yang saya pernah jumpa adalah pada umur 21 tahun. Sangat muda dekat situ, okey. Dan beberapa minggu lepas saya ada dalam 2 orang pesakit yang umur dalam 30-an sahaja tapi didiagnos sebagai kanser paru-paru, okey. Nanti kita fikir kenapa benda ni terjadi, ya. Okey. Dia kira tak kita bangsa apa? Okey, sebenarnya study ni memang dah ada data daripada Malaysia punya cancer registry daripada tahun 2011 hingga 2016 mengatakan memang ada perbezaan tapi dia melibatkan semua, tak kisahlah Melayu ke Cina ke India, okey. Tapi kanser paru-paru ni lebih kena kepada bangsa Cina dekat sini, okey. Proportion dia memang lagi tinggi dekat kalau anda berbangsa Cina, okey. Seterusnya berbangsa Melayu dan India, okey. Kalau kita kata pasal kanser sahaja, kisah tak kalau macam kematian sebab-sebab kematian yang lain? Okey. Kalau dekat dalam dunia ni, okey, data 2017 nak tengok apa penyebab utama kematian, okey. Selalunya kematian ni yang orang selalu fikir mati sebab sakit jantung, okey, dalam 13.9%, okey. Sebab kedua selalunya sebab jangkitan paru-paru yang mana 12.7%. Mungkin zaman COVID ni naik sikit kot daripada 12.7% kan. Okey. Nombor 3 adalah angin ahmar yang mana di dalam 7% macam itu, okey. Aksiden melibatkan 4.6%, tapi kita tengok kat sini, okey. Ia adalah penyebab kematian nombor 5 di dunia, okey, yang mana 2.3% kematian disebabkan oleh masalah saluran pernafasan, kanser di saluran pernafasan dan kanser paru-paru, okey. Apa risiko seseorang untuk nak dapat lung kanser? Sebenarnya ni bukan list yang exhaustive lah. Maksudnya ada banyak lagi penyebab sebenarnya. Tapi yang paling utama adalah perokok. Okey, merokok menaikkan risiko anda untuk dapat kanser paru-paru sebanyak 20 kali ganda berbanding dengan orang yang tidak merokok. Okey. Sebab-sebab yang lain kita akan pergi lebih dalam lepas ni. Okey. So, 20 kali ganda kalau anda merokok, anda boleh dapat kanser paru-paru. Dan merokok tu telah menyebabkan kanser paru-paru dalam 80 ke 90% kes. Dan dia sebenarnya tak kisah jenis apa pun kanser paru-paru tu, okey. Adenokarsinoma ke, small cell carcinoma ke, squamous cell carcinoma ke, large cell carcinoma ke, kebanyakan kanser ni disebabkan oleh merokok ke small cell selalunya memang perokok, okey. Adenokarsinoma kebanyakannya adalah merokok, okey. Dan ada beza tak ambil sikit dengan ambil banyak, okey. So, kalau anda tak merokok, risiko anda nak dapatkan kanser adalah dalam 0.2 ke 0.4% saja, okey. Tapi kalau anda dah berhenti merokok dalam 5%, kalau untuk lelaki dalam 2.6% kalau untuk perempuan, okey. Tapi kalau anda masih merokok, risiko dia naik 3 kali ganda daripada orang yang dah berhenti, 15% ataupun 9.5% untuk perempuan, okey. Dan kalau anda merokok yang sangat heavy, okey, lebih daripada 1 kotak sehari, okey, then
jumlah dia, risiko dia naik berbanding dengan mereka yang berhenti merokok sebanyak 5 kali ganda dekat sini. Okay? So memang kalau lagi banyak lagi merokok, memang lagi tinggi risiko tu untuk mendapat kanser paru-paru. Okay? Lagi lama merokok, lagi tinggi as well. Okay? Tapi kenapa mereka-mereka yang bukan perokok dapat kanser juga, kanser paru-paru ni juga? Okey, sebab dia, antara sebab-sebab dia, okey, dalam 40% tu kita tak boleh nak explain ataupun memang ada kombinasi faktor kenapa. Mungkin dari segi faktor genetik, keturunan, pemakanan dan sebagainya, okey. Tapi kebanyakannya, okey, yang warna merah ni disebabkan oleh second hand smoking. Okey. Apa tu second hand smoking? Second hand smoking adalah bila perokok ni merokok, dia lepaskan rokok, asap rokok dia tu pergi ke orang lain hidup asap rokok tu, dan itu yang kita panggil second hand smoker. Okey. Second hand smoker ni memang boleh dapat kanser juga. Ya. Selain daripada tu, nanti kita pergi faktor-faktor yang risiko-risiko yang berlainan. Okey. So kenapa second hand smoking ni dia menaikkan risiko untuk nak dapatkan kanser paru-paru sebanyak 20 ke 30%. Okay? So kita tengok kalau gambar ni pun kita dah rasa kesian kan, budak-budak kena rokok kan, asap rokok kan. So kalau kita sayangi keluarga kita, tolonglah berhenti merokok. Janganlah kita exposekan anak-anak kita, keluarga kita kepada asap rokok itu, ya. Antara penyebab lain yang kenapa orang yang bukan perokok boleh dapat kanser adalah radon. Okey. Radon ni apa? Okey. Radon ni sebenarnya sejenis macam gas yang mana dia daripada decay uranium ataupun radium yang dia sebenarnya berada di persekitaran kita, selalunya di sol kita lah. Okey. Dan macam mana dia boleh datang kalau di dekat ruang yang terbuka, radon level tu sangat kurang. Tapi di ruang yang tertutup, contohnya di dalam rumah, kalau tak ada ventilation yang bagus, okey, radon tu akan berkumpul. Okey, dan jangka masa panjang dia boleh menyebabkan kanser paru-paru terutama sekali. Okey. Tapi apa bezanya kalau ada masalah radon? Okey, masalah radon sahaja mungkin akan boleh menaikkan risiko anda sebanyak 6% untuk nak kena kanser paru-paru. Okey. Tapi kalau disatukan dengan rokok, kalau ada perokok dekat situ. Oh sorry tertekan. Okey, kalau ada perokok dekat situ, ya. Risiko dia naik sampai 10 kali ganda untuk seseorang tu kena kanser paru-paru. Okey. So penting dekat situ. Okey, macam mana kita nak improvekan dari segi radon level? Okey, satu adalah kita make sure ventilation bagus. Maksudnya peredaran udara dekat dalam rumah ataupun dekat dalam bangunan semua elok dekat situ supaya radon gas ni tidak berkumpul dekat situ. Okey, dan ada yang advocate supaya kita uji tahap radon dekat rumah kita supaya kita tahu yang kita berada dalam tahap yang selamat. Lepas tu kalau ada misalnya dinding-dinding yang crack, contohnya dekat bawah lantai dan sebagainya, sealkan dia supaya radon tu tak boleh masuk ke dalam rumah kita. Okey. Ada juga setengah-setengah pekerjaan yang boleh menyebabkan kanser paru-paru. Okey, antaranya adalah mereka yang bekerja dengan asbestos. Okey, zaman dulu mungkin 10-15 tahun dulu mungkin asbestos ni lebih common digunakan selalunya sebagai insulation untuk rumah dan sebagainya. Okey, so mereka yang terdedah kepada asbestos memang ada risiko untuk mendapatkan kanser paru-paru, tapi risiko dia akan berkali ganda, daripada 6 kali ganda tambah dengan merokok, dia akan jadi 59 kali ganda. So almost sure akan dapat kanser lah kalau you terdedah pada asbestos dengan merokok. Okay? Selain daripada itu adalah kepada minus lain, okay, pelumbung lain, macam contohnya pelumbung arsenik, pelumbung nikel, mereka semua adalah terdedah kepada risiko untuk mendapat kanser. Okay? So kalau mereka terdedah kepada occupational hazard macam ni ataupun dia orang terdedah kepada chemical yang boleh menyebabkan kanser, sepatutnya
majikan mereka mengenal pasti dan cuba merendahkan risiko, macam contohnya bagi alat proteksi, off days dan sebagainya lah untuk benda macam tu. Okey. Ada tak benda lain? Benda lain selain daripada occupation, selain daripada merokok, selain daripada rokok second hand, okey. Kalau ada ahli keluarga yang terdekat first degree relative yang ada dalam kanser, memang risiko akan naik. Okay, certain pemakanan memang diassociatedkan dikenal pasti sebagai salah satu daripada risiko untuk menjadi kanser paru-paru, contohnya alkohol, okay, ataupun pewarna-pewarna yang tertentu yang dalam makanan kita, okay, yang tu memang akan ada risiko untuk menjadi lung kanser dekat situ, okay. Aging maksudnya penuaan, kita memang tak boleh lari daripada tua dan masyarakat kita memang adalah masyarakat yang makin lama makin tua, jangka hayat kita makin lama makin panjang. Dulu mungkin jangka hayat 70 dah bersyukur. Sekarang ni dah naik sampai 85, mungkin naik masa akan datang sampai 90. So lagi lama kita, lagi possible untuk risiko untuk kita dapat lung cancer tu ada dekat situ. Okay. Selain daripada tu, penyakit-penyakit yang lain seperti contohnya penyakit COPD. Okey, apa itu COPD? Chronic Obstructive Pulmonary Disease ataupun dalam bahasa Melayu dia penyakit sekatan pulmonary kronik. Okey. COPD ni adalah satu penyakit yang mana paru-paru rosak disebabkan oleh merokok. Okey. Bila paru-paru rosak disebabkan sama ada disebabkan oleh rokok ataupun disebabkan oleh penyakit macam tuberculosis ataupun batuk kering, okey, risiko mereka untuk nak dapat lung cancer memang tinggi berbanding dengan orang yang paru-paru dia biasa. Okey. Tahap pollution, okay, pollution negara-negara yang pollution dia tinggi macam India, macam China, mereka lebih mempunyai risiko untuk mendapat lung cancer. Kalau anda duduk di bandar berbanding dengan tempat yang tak polluted, iaitu ada peningkatan dari segi risiko untuk mendapatkan lung cancer. Selain daripada itu adalah exposure kepada radiation, kalau terutama sekali kalau mereka yang bekerja sebagai contohnya radiographer, kan, mereka terdedah kepada radiation, there is a risk untuk nak dapat lung cancer dekat situ. Okay. Macam mana kita nak kenal pasti seseorang tu ada lung cancer? Okey, selalunya masalah dengan lung cancer ni kebanyakan masa dia silent. Dia duduk senyap-senyap sampai dia dah merebak, dah teruk, baru dia menyebabkan masalah kepada pesakit tu, baru pesakit tu akan cari doktor selalunya. Okey, kena ingat setiap 2.3 minit ni memang ada seseorang yang akan didiagnos sebagai lung cancer. So itu betapa banyaknya lung cancer di dalam dunia ni. Okey, so sepanjang kita cakap ni mungkinlah ada dalam 5 orang ke yang ada yang didiagnos sebagai lung cancer dekat situ dalam dunia ni. Okey, signs and symptoms. Okey, kadang-kadang sesengah pesakit diorang present dengan pneumonia yang datang balik, okey, ataupun pneumonia yang tak baik-baik. Pneumonia tu maksudnya jangkitan paru-paru ataupun radang paru-paru, yang mana doktor dia selalunya batuk, demam, lepas tu datang pergi jumpa doktor buat x-ray nampak ada keputihan ataupun pneumonia dekat situ. Lepas tu bagi antibiotik, lepas tu datang balik beberapa minggu lepas tu dengan pneumonia yang sama, tempat yang sama. Okey, itu adalah salah satu daripada symptoms untuk lung cancer. Okey, ataupun dia ada bunyi wheezing yang baru. Wheezing ni macam orang asma, macam macam itu, okey, itu adalah wheezing, okey, tapi wheezing ni baru dan dia memang bukan tak ada asma dan sebagainya. Okey, itu adalah antara simptom-simptoms dia. Sesak nafas, okey, kenapa pesakit kanser ni boleh ada sesak nafas? Kadang-kadang kanser tu besar, tutup saluran pernafasan, tu salah satu daripada sebabnya, ataupun dia dah merebak ke selaput paru-paru yang saya cakap tadi yang menyebabkan sesak nafas tu juga. Okey. Kebanyakan masa pesakit akan datang ke doktor sebab saya tak ada selera makan lah doktor, ataupun berat badan saya turun tapi saya tak ada pun niat nak turunkan berat badan. Dia turun banyak. Okey. Ni yang paling common selalunya. Dah turun berat badan dan tak ada selera makan. Okey. Kadang-kadang pesakit boleh datang dengan batuk, ya.
ataupun dengan rasa penat, ataupun kadang-kadang rasa sakit dekat dada, bila terutama sekali bila tarik nafas ke, okey, ataupun sakit dada yang macam memang dull, maksudnya dia berterusan. So sakit dada yang berterusan ni kadang-kadang disebabkan oleh kanser tu dah kena kepada tulang, for example, okey. Ataupun lung cancer ni boleh menyebabkan suara rasa serak macam Ella tu, okey. Suara serak tu tak normal, ya, atau melainkanlah orang tu memang daripada awal dulu memang suara serak, yang tu that's normal for them. Tapi kalau ada suara serak baru, itu tak normal, okey. Ataupun yang paling common juga, antara paling common adalah batuk yang berpanjangan. Dia batuk berterusan tapi tak tahu sebab, okey. Kadang-kadang seseorang dia batuk sehari dua dia dah cari doktor, tapi ada seseorang dia batuk dah berbulan-bulan baru nak cari doktor, okey. Ni antara signs and symptoms ataupun tanda-tanda awal sakit kanser. Okey. Macam mana doktor diagnosekan lung cancer? Okey, selalunya dia ada proses tertentu. Awal-awal mungkin doktor akan tengok, tanya history, tanya simptom-simptom yang ada. Okey, lepas tu kita buat pemeriksaan. Dari segi pemeriksaan tu mungkin bila dengar mungkin ada bunyi-bunyi yang tak normal dekat dalam paru-paru. Lepas tu doktor akan selalunya buat X-ray lepas tu. Okey, X-ray mungkin akan nampak tumpuk-tumpuk putih dekat dalam paru-paru dekat situ yang mungkin doktor suspect cancer. Okey. Seterusnya doktor mungkin akan order kepada CT scan, okey. CT scan ni berbanding dengan X-ray. X-ray dia daripada depan ke belakang, dia nampak 2D, okey. CT scan dia nampak 3D, maksudnya dalam semua tu kita boleh nampak apa yang berlaku dekat dalam, okey. Jadi bila dengan CT scan ni doktor boleh tahu apa cara yang terbaik untuk nak dapat biopsi kanser tu, okey. Biopsi ni maksudnya kita nak ambil sampel sikit untuk nak tahu kanser ni kanser jenis apa, ya. Kadang-kadang bila kanser tu, terutama sekali kalau kanser tu berada dekat tengah-tengah, kita masukkan kamera dekat dalam paru-paru dan ambil biopsi melalui dalam, okey. Yang ni kita panggil bronkoskopi, okey. Ataupun doktor mungkin akan order PET scan. PET scan ni adalah sejenis scan yang mana kita nak tahu kanser tu berada dekat mana dan merebak dekat mana. Okey, dia akan bagi hot spots macam warna merah, warna kuning ni, hot spots yang mana kanser tu yang dapat dikenal pasti. Okey. Seterusnya mungkin perlu surgical biopsi ataupun biopsi secara luar. Kadang-kadang kita biopsi melalui CT scan, maksudnya patient melalui CT scan lagi sekali tapi kita cocok daripada luar, ataupun ada tempat-tempat yang tertentu yang sukar mungkin memerlukan pembedahan untuk nak dapatkan sampel tu sendiri. Okey. Antara benda yang paling baru dekat dalam dunia ni ataupun yang dapat hype banyak adalah liquid biopsy. Okey. Liquid biopsy ni di mana kita ambil darah, kita check untuk DNA kanser tu sendiri ada ke tidak dekat dalam. Okey, tapi yang ini untuk diagnose first stage, first line atau first stage, dia masih lagi dalam trial. Okey, so tak boleh nak 100% cakap memang boleh diagnosekan kanser melalui cara tu. Okey, so berbalik kepada tadi, kanser ada banyak jenis. Okey, yang paling common adalah adenocarcinoma, ya. Okey, kanser yang paling common untuk perokok adalah small cell lung cancer dan juga squamous cell cancer. Okey, kanser yang agak agresif selalunya adalah small cell lung cancer. Okey, dan juga squamous kalau dalam non small cell lung cancer. Tapi secara keseluruhan kanser mana-mana pun memang kita kata agresif lah sebab dia memang boleh merebak. Okey. Bila seseorang tu dapat tahu yang dia ada kanser, doktor selalunya akan buat staging. Okey. Apa tu staging? Staging tu kita tengok dekat mana kanser tu dah merebak. Okey, kanser dah merebak ke ataupun tidak. Okey. Kalau peringkat pertama, kanser tu masih duduk dekat situ, duduk diam dekat situ, dia tak merebak mana-mana. Okey. Peringkat kedua dia membesar sikit dan dia merebak dekat kelenjar yang berdekatan. Okey, kanser ni dua cara dia merebak, satu melalui kelenjar, satu lagi melalui darah, ya. Dan peringkat ketiga, kanser tu mungkin dah merebak sampai ke atas kelenjar-kelenjar tu ataupun dekat tempat lain, ya. Dan peringkat yang keempat, kanser tu selalunya dah merebak kepada organ-organ lain dekat dalam badan termasuk selaput paru-paru tu sendiri. Okey.
Kenapa staging ni penting? Kenapa doktor selalu kalau macam ada kanser je dia nak kena cakap pasal staging ni? Okey, sebab staging ni menentukan prognosis ataupun apa yang akan kemungkinan apa yang akan terjadi kepada pesakit tu ataupun tahap survival dia, kebolehan untuk dia nak survive kanser tu sendiri. Okay, so kalau kita tengok kalau peringkat 1 yang mana dia tak merebak, okay, selalunya kita boleh buang keluar. Dan peringkat kedua, masih lagi kita boleh buat pembedahan. Peringkat ketiga, kita kena tengok dekat mana kanser itu sendiri, sama ada boleh buat pembedahan ataupun tidak. Tapi definitely kanser peringkat keempat kita tak boleh bedah sebab dia dah merebak ke mana mereka dah tertempat. Okay. Peringkat 1, survival dia untuk 5 tahun selalunya dalam 70 ke 90%. Okay. Tapi bila masuk ke peringkat keempat, hampir tak ada yang survive 5 tahun, hatta 2 tahun pun sangat sikit survival dia dekat situ. Okay, so perlu kita kenal pasti kanser tu di peringkat awal, ya. Bila kita cakap pasal yang ni, yang tadi saya cakap pasal non-small cell lung cancer. Okay, small cell lung cancer in terms of staging, dari segi staging dia lebih senang. Okay, so dia ada sama ada dia limited ataupun extensive. Extensive maksudnya dah merebak ke tempat lain. Sebab small cell dia agresif. Selalunya bila diagnose dia dah merebak selalunya. So kita tengok limited ataupun extensive stage. Okay. Masalah dengan kanser ni, okey, apa masalah kanser? Kenapa kanser ni membunuh? Adalah kanser ni selalunya dia present lambat. Okey, kalau kita tengok tak kisahlah non-small cell lung cancer ataupun small cell lung cancer, dia memang present lambat. Kebanyakannya non-small cell lung cancer dia present pada peringkat ketiga ataupun peringkat keempat. Kebanyakan daripada small cell lung cancer dia present at extensive disease. Okay, 75% dekat extensive disease dan about 69% dekat 70% juga yang present pada stage 3 dan stage 4 yang mana kita tak boleh nak peratusan peluang untuk nak cure tu kurang. Okay, dekat situ. Okay. Dan dia kisah tak kalau Malaysia punya data macam mana? Malaysia punya data pun sama je, malah mungkin lebih teruk. Okay? Selalunya pesakit akan present 78% ke 80% present pada peringkat keempat. Dan peringkat ketiga, okay, kalau kita ambil peringkat ketiga dan peringkat keempat, majority of the patients will present late. Okay? Kebanyakan pesakit akan present lambat. Okay? Apa rawatan untuk kanser yang ada kat luar sana? Okay. Kalau cakap pasal kanser, rawatan dia bergantung kepada staging untuk kanser tu. Okay. Peringkat awal kita boleh bedah, kita boleh buang kanser tu. Pesakit boleh cure, boleh pulih, boleh sembuh daripada kanser tu. Okay. Tapi bila dah sampai ke peringkat yang 3 yang tak boleh bedah dan 4, peluang untuk sembuh tak ada. Okay. Rawatan yang ada tu hanyalah untuk nak bagi kualiti hidup dan untuk tolong dari segi simptom pesakit. Okay. So antaranya adalah kemoterapi. Kemoterapi ni selalunya orang dengar. Selalunya orang-orang kita bila dengar pasal kemoterapi, dia takut dia dengar kemoterapi, teruk, mesti muntah, mesti dah bergugur dan sebagainya. Okay. Actually, kemoterapi zaman sekarang is better. Okay, we have good drugs now. Okay, yang mana kesan sampingan dia pun kurang dekat situ. Okay, tak semua orang yang dapat kanser teruk. Okay, selain daripada itu, untuk lung cancer juga kita panggil targeted therapy. Okay, apa tu targeted therapy? Ingat tak masa awal-awal saya cerita pasal kanser dia membiak tanpa kontrol. Okay, selalunya sel kita nak membiak, dia ada switch on off dia. Okay, bila kanser terjadi, switch on off dia tu rosak. Okay, so targeted therapy ni dia akan melekat dekat switch on tu, make sure dia tak buka, so kanser tu tak boleh membiak. Itu adalah targeted therapy selalunya. Okay, immunotherapy pula, konsep immunotherapy ni, badan kita sebenarnya ada sel-sel yang macam policeman. Dia jalan, dia tengok mana yang sel-sel yang tak normal, dia makan sel-sel tu. Okay. Dan tapi kenapa orang tu boleh dapat kanser? Kenapa kita boleh dapat kanser? Sebab sel-sel kanser ni dipandai, dia pakai topeng supaya policeman kita ni tak boleh nak kenal dia. So dia jalan tapi tak kenal pun kanser ni. So kanser ni terus membiak. Okay. Immunotherapy ni apa yang dia buat? Dia
buka unmask kan, maksudnya dia buka topeng kanser tu supaya kita punya policeman ni kenal boleh makan kanser tu dan menyebabkan kanser tu kurang dekat situ. Okay, so treatment ada selain daripada tu. Yang tak ada dekat dalam list ni adalah radioterapi. Radioterapi tu macam laser lah lebih kurang untuk nak kecutkan kanser tu sendiri. Okay. One of the problem dengan lung cancer ni adalah dia present lambat. So macam mana kita nak tolong orang-orang dekat luar sana ada lung cancer screening program. So selalunya dia orang akan screen pesakit yang umur 55 ke 80 tahun yang mana dia orang masih merokok ataupun baru berhenti merokok dalam 15 tahun yang lalu. Okay. Bila diorang buat lung cancer screening program ni, maksudnya apa yang diorang buat bila diorang dapat pesakit-pesakit ni, diorang buat low dose CT, diorang buat CT scan tapi yang low dose lah supaya dia nak tengok ada tak kanser yang peringkat 1, peringkat 2 dekat dalam badan dia. Okay, dan bila dia tengok ni survival naik ke 85% sebab kita dapat kenal pasti awal, kita boleh buat sesuatu awal, kita boleh buang kanser tu. Okay, tapi dekat Malaysia I don't think we have a national lung cancer screening program macam ni. If I'm not mistaken, ada trial tentang ni. Okay, so masih belum dipraktis lagi di Malaysia. Okay, kebanyakannya sebab kekangan duit dan sebagainya lah. Okay. So saya berhenti dekat sini, mungkin kita jawab apa-apa soalan yang ada daripada Tuan Pengerusi Majlis lah. Okay, saya berhenti kejap ya. Beberapa soalan yang diajukan dalam Q&A chat box. Yang pertama, adakah cara untuk berhenti daripada ketagihan merokok? Okay. Okay. So, part yang kedua kita cakap lebih lanjut pasal ni. So, saya simpan soalan tu, kita jawab kejap lagi. Okay? Okay, baik doktor. Soalan yang kedua, antara second hand smoker dengan first hand smokers, mana satu lebih berisiko tinggi untuk mendapat lung cancer? Okay, so this is debatable. I rasa within the research pun dia tak ada jawapan yang khusus whether primary smokers ke ataupun secondary smokers. Okay, sebab dia ada banyak faktor dekat situ. Ruang udara tertutup ke tidak, berapa banyak yang dia merokok, orang yang merokok tu, berapa banyak yang dirilis, berapa banyak yang orang tu isap. So dia multifaktorial lah. Okay, so susah nak kata orang yang merokok tu ke ataupun orang yang kena asap rokok tu ke yang mana yang lagi teruk. Tapi kejap lagi nanti kita bincang sikit pasal tu. Okey, soalan seterusnya, adakah ubat kanser yang digunakan confirm memberi kesan sampingan mandul atau tidak subur bagi mana-mana jantina? Alright, okay. So, kebanyakan ubat kanser yang boleh menyebabkan mandul, okay, selalunya adalah kemoterapi. Okay, kemoterapi selalunya sebab kenapa kemoterapi ni? Kemoterapi macam mana dia work? Kanser yang mana membiak cepat, sel-sel badan yang mana membiak cepat, okay, dia akan bunuh. Okay, so dia tak spesifik kepada kanser tu sendiri. Sel-sel kanser dia bunuh, sel-sel macam contohnya yang cepat membiak macam rambut, okay, ataupun sistem macam ovary kita tu antara benda yang macam senang juga untuk kena. Okay, so nak kata 100% memang akan mandul tu tidak. Okay, ada je miracle cases yang ada patient for example lepas breast cancer dapat kemoterapi, dia tiba-tiba after few years dia mengandung, okay, after she's being cured. Okay, so there are miracle cases there, but chances tu memang sangat-sangat rendah. Okay, selalunya sebelum kemoterapi, tak kisahlah untuk apa-apa kanser, doktor akan nasihatkan, especially bila dia young age group kan, doktor akan nasihatkan untuk buat banking telur, ovum, banking ataupun sperm banking untuk lelaki. Okay, so dia simpan telur dan sperm tu supaya dia boleh digunakan dalam masa akan datang untuk orang tu kalau dia nak dapat anak kemudian lepas dia dah cure daripada kanser tu. Okay, so it is not the end. Okay, kemoterapi tu yes it can, but it is not the end sebab ada cara yang lebih moden macam simpan telur dan simpan sperm untuk nak bagi you ada zuriat juga. Okey doktor. Okey, soalan seterusnya, bilakah rawatan kanser paru-paru harus dihentikan?
A very big question. Bila nak berhenti rawatan kanser paru-paru? Okay. It depends on what treatment you're talking about. Okay. Katakan treatment tu dia kata pembedahan, sebab pembedahan is also a treatment. Okay. Pembedahan bila dihentikan, kalau untuk curative, aim kita dah buang, dia berhenti dekat situ aja. Okay. Untuk kemoterapi, dia tengok kepada doktor akan assess. Okay. Maksudnya dia akan bagi beberapa cycle. Okay. Lepas tu dia akan assess dengan CT scan. Okay. Dia tengok respon orang tu macam mana. Okay. Katakan dia respon bagus, mungkin dia akan teruskan dengan cycle lagi, ataupun dia akan berhenti dan tunggu dan lihat kanser tu macam mana. So it depends, it varies from patient to patient. Dia tak ada jawapan yang khas macam lepas 3 bulan kena berhenti dah kemoterapi, tak ada. Dia tengok kepada patient to patient. Okay. Some patients first line kemoterapi, kemoterapi ni pun ada banyak-banyak jenis. Dia ada first line, dia ada second line dan sebagainya. First line tak jalan, dia naik second line dan sebagainya. Okay. So itu untuk kemoterapi. Okay. Untuk targeted therapy, lifelong. Kalau sebab targeted therapy is untuk cancer stage 4. Okay. Yang ada mutasi yang tertentu lah, yang ada switch yang tertentu yang saya cakap tu. Okay. So kalau diorang ada tu, then they have to take lifelong, maksudnya sepanjang hidup diorang. Okay. Immunotherapy, benda yang masih baru, dia so far dia tak adalah nak cakap berapa lama dia boleh guna. Normally people would use it for about 2 years macam tu. Okay. But it depends tengok kepada respon pesakit tu. Okay. Soalan seterusnya ada quite famous, ada a few soalan tanya soalan yang sama. Okay, Assalamualaikum doktor. Adakah asap daripada vaping ataupun shisha sama efek dengan rokok, dan adakah efek tu sama terhadap second hand smoker? Okay. Yes and no. Yang ni kita jawab kejap lagi. Kita cakap pasal apa yang ada dekat dalam vaping. Okay? Okay doktor. Soalan seterusnya, adakah kanser paru-paru ini adalah penyakit keturunan? Okay, yes, genetic factors. Kalau ada, dia taklah macam kalau ayah ada kanser, semestinya you kena kanser. Tak, dia tak macam tu, okay. Tapi kalau you have a family members, contohnya ayah ataupun mak yang ada kanser paru-paru, risiko you untuk nak dapat kanser paru-paru tu lagi tinggi daripada orang biasa. Tapi tak semestinya, it is still a risk factor, okay. Dan dia cakap pasal kanser ni sebenarnya kompleks, sebab kadang-kadang orang tu pernah tak tengok pakcik-pakcik yang umur dah 80 tahun tapi masih merokok lagi, tapi macam sihat, pergi berkebun semua kan. Okay. The idea of that is because they have good genes. Genetik dia orang sangat bagus yang mana tak cepat rosak oleh asap-asap rokok ni dan sebagainya. Jadi macam they live longer. Dia orang tak dapat pun masalah paru-paru dan sebagainya. Okay. Dan mungkin lifestyle yang lain, macam lifestyle dia orang mungkin lebih sihat daripada orang yang duduk dan sebagainya. Okay. So dia ada banyak factors dekat situ untuk nak katalah tu. Okay. Okay doktor. Soalan terakhir sebelum kita bergerak ke next slot. Is it possible to do lung transplant as part of lung cancer treatment? Okay. Lung transplant selalunya dihaskan bukan untuk kanser. Okay. Normally cancer is a contraindicated. Bila ada kanser, selalunya memang tak boleh nak masuk dalam list transplant pun. Okay. Selalunya. Okay. I do not know in the future macam mana, but normally that is the case. Okay. So lung transplant bukan treatment untuk lung cancer. Ya, lung transplant is a treatment untuk masalah paru-paru yang lain. Contohnya paru-paru dia rosak sebab masalah autoimun ke ataupun dan sebagainya. Kalau paru-paru dia rosak bukan sebab kanser, yang tu pesakit macam tu boleh, kalau dia orang dalam umur yang muda boleh tahan pembedahan tu, sebab pembedahan tu agak besar, boleh go through lung transplant. Okay. Dekat Malaysia lung transplant masih lagi merangkak. Masih lagi baru. I think yang the last patient pun dah beberapa tahun yang lepas. Okay. But what I know is sedang tengah set up their own lung transplant unit. So they are working out for that. So insyaAllah in the future mungkin it's more accessible. Okay. Dan it's a hot topic on its own untuk lung transplant ni. Okay. Terima kasih doktor.
Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya Muazzez diteruskan dengan sekali lagi menjemput Dr. Aisyah Natasha Musa bagi menyampaikan perkongsian untuk slot kedua kita tentang The Unspoken Voices, The Second Hand Smokers. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, let me share my slide back again. So banyak soalan kan tentang ni. So banyak yang nak tahu macam mana nak berhenti merokok dan sebagainya. Okay. So merokok rasanya kan, tanyalah sesiapa saja, they know in fact smoking is bad for you. Merokok tu memang tak sihat, merokok tu memang buruk, tak bagus untuk kesihatan. Okay, semua orang tahu, semua orang, sebab dah diajar daripada sekolah dulu merokok tak bagus, dah diajar dekat TV, dia orang tengok advertisement semua kata merokok tak bagus, dia orang tengok dekat kotak tu kata merokok tu tak bagus. Okay, so berapa banyak dekat Malaysia ni yang merokok? Okey, sebenarnya dia orang kaji-kaji, okey, dalam satu daripada dua lelaki dekat Malaysia ni merokok, 50%. Banyak kan? Okey. So this translate to about 7 juta Malaysia yang merokok dekat luar sana. Okey, population masa tu 27 million lah. Sekarang ni rasanya population dah naik ke 32 million if I'm not mistaken. Okey. Lepas tu yang teruknya banyak yang umur budak-budak sekolah 12 ke 18 tahun. 3 daripada 10 tu umur 12 ke 18 tahun. Okey. Dan orang yang merokok ni makin lama makin naik, makin lama makin naik. Yang kita tengok ada kajian yang kata I think this is about 2016 punya data yang kata that setiap tahun jumlah orang yang merokok adalah 17% yang naik dekat situ. Okey. Kenapa rokok ni teruk sangat? Kenapa? Okey. Cuba bayangkan rokok yang kecil tu dia ada banyak sangat chemical. Dia ada mungkin lebih 5,000 chemicals dekat dalam tu, okey. Dan kebanyakannya boleh menyebabkan kanser, okey. Contoh chemical-chemical yang dekat dalam tu, okey. Tar. Okey, tar ni orang guna untuk buat jalan, okey, masuk dalam paru-paru, ya. Ada yang arsenik, okey, arsenik ni poison, okey. Zaman perang dulu, kalau kena tangkap, ada Nazi dulu kan, diorang akan makan arsenik bunuh diri, okey. That's how poisonous arsenic is, okey. So arsenik ni pun ada dekat dalam rokok, okey. Selain daripada tu, gas methanol. Okey, yang kita masuk kita untuk guna untuk pembakaran dan sebagainya tu, methanol tu boleh boleh ada dekat dalam tu, okey. Butane yang kita guna lighter fluid tu yang boleh menyebabkan terbakarnya butane tu, terbakarnya lighter tu, macam itulah terbakarnya paru-paru kita kat dalam, okey. Cadmium, okey, yang ada kat dalam bateri tu, yang bateri kalau kadang-kadang kan bateri lama tu dia macam leaking sikit kan, part of it is cadmium lah, benda tu lah dekat dalam tu, okey. Yang ada stearic acid macam contohnya yang kita dekat dalam candle tu, candle yang macam cair tu pun ada dekat dalam tu, okey. Benda macam yang dalam kita punya spray reset ke tu semua tu kan, ada juga, okey. Dan toilet cleaner kita pun yang ada ammonia tu pun ada dekat dalam rokok, okey. So benda-benda ni macam ada chemicals yang lain macam formaldehyde, okey. Formaldehyde ni zaman-zaman student medical dia tahu sangat bau dia, memang sangat busuk. Sebab benda ni lah yang kita guna untuk awet mayat supaya kita boleh bedah mayat dan sebagainya untuk nak belajar kan, okey. Bau ni saya ingat masa saya zaman student dulu, kalau pergi anatomy punya lab kan, memang saya akan pakai satu baju tu je sebab bau dia memang tak hilang, basuh lah macam mana pun memang takkan hilang bau formaldehyde tu, okey. Lepas daripada final year saya memang terus buang je baju tu, okey. So benda tu ada dekat dalam rokok. So benda-benda ni yang akan menyebabkan sel-sel dekat dalam badan kita rosak dan senang jadi kanser, okey. These are the harmful chemicals dekat dalam, okey. Apa efek merokok? Okey. Ni dari yang famous, okey. Dia orang panggil ni tobacco body, okey. So this is kesan-kesan daripada atas sampai ke bawah yang mana merokok tu boleh menyebabkan mata boleh dapat katarak.
kulit kalau tengok orang yang merokok umur 30 tahun pun akan nampak umur 40 tahun, okey, ataupun 45 tahun, okey, sebab kulit dia senang ada wrinkling ya, kedut-kedut dekat kulit, okey. Dia orang boleh ada masalah dengan pendengaran. Gigi perokok memang out lah, okey. Dia orang boleh masalah reput tulang, so boleh senang kena patah, bongkok dan sebagainya, okey. Masalah jantung, okey. Kanser tu sebenarnya daripada atas sampai ke bawah, mulut, tekak, hidung, paru-paru, kanser breast, kanser usus, kanser bladder, kanser prostate, semua kanser-kanser tu, cervical cancer juga pun boleh disebabkan oleh rokok, okey. Selain daripada tu, dia orang boleh ada masalah paru-paru macam emphysema, COPD dan sebagainya yang kita cakap, okey. Dia orang boleh ada ulcer perut. Tangan diorang tu boleh jadi hitam-hitam disebabkan bila merokok dia ada masalah dengan saluran darah. Saluran darah tu senang dapat atherosclerosis ataupun plak-plak yang melekat dekat tepi-tepi menyebabkan saluran tu jadi sempit. Bila jadi sempit, darah tak boleh mengalir. Bila darah tak boleh mengalir, jari-jari akan mati, okey. Diorang boleh dapat Buerger's disease, maksudnya darah tu tak mengalir dengan betul dekat kaki, so diorang senang penat, bila jalan sikit dah rasa penat dan sebagainya, okey. Tapi yang paling penting, yang paling orang tahu adalah stroke, angin ahma dengan masalah dengan jantung, ya. So efek merokok tu memang sangat banyak untuk perokok, okey. Risiko dekat second hand smoking macam saya kata, it increases by about 20 to 30%, okey. 0.2 kali ganda dalam 0.2 kali ganda ke 0.3 kali ganda lah untuk orang yang ada second hand smoking, okey. Kalau perokok sendiri, they increase by about 20 times. So kalau theoretically tengok kat situ nampak macam perokok risiko dia lebih, okey. Tapi macam saya kata, dia depends. Second hand smoking ni kenapa kita cadangkan jangan merokok dekat tempat yang tertutup, okey. Sebab asap dia lagi concentrated, jumlah chemical dia lagi concentrated. Kalau kena dekat orang lagi harmful lah, lagi teruk lah kesan dia berbanding dengan kalau dia merokok dekat tempat yang terbuka, macam contohnya taman ke dan sebagainya kan, yang tu less harmful dekat situ, okey. Kalau untuk second hand smoking ni, okey, masalah dengan second hand smoking ni, dia sendiri boleh menyebabkan benda-benda yang sama macam orang perokok, okey. Macam contohnya increase angin ahma dalam 20 ke 30%, increase untuk nak dapat risiko untuk dapat serangan sakit jantung 25 ke 30%, menyebabkan kanser dalam 20 ke 30%. Dia boleh menyebabkan masalah paru-paru seperti asma dan sebagainya, okey. Dan kita estimate okey, untuk mereka yang dapat second hand smoking ni, okey, dalam 7,300 kematian lung kanser disebabkan oleh second hand smoking, dan 34,000, banyak tu, 34,000 disebabkan oleh masalah dengan jantung, disebabkan oleh second hand smoking itself, okey. Selalu mangsa dia siapa? Perempuan, isteri dan sebagainya, okey, sebab kebanyakan perokok adalah lelaki. Having said that, memang data dah tengok ada perokok perempuan pun makin naik juga, okey. Walaupun kebanyakannya masih lagi lelaki, okey. Apa efek lain untuk second hand smoking? Okey. Untuk budak-budak, ya, dia ada satu sindrom yang kita panggil sudden infant death syndrome, okey. Pernah tak dengar budak-budak tengah tidur tiba-tiba besok tu mati? Okey, that is sudden infant death syndrome, okey. So bila ada perokok dekat dalam rumah, memang incidence untuk sudden infant death syndrome tu naik, okey. Untuk budak-budak, dia orang boleh dapat asma disebabkan tu, dia orang boleh senang kena jangkitan paru-paru, senang dapat batuk, senang susah nafas ni budak yang mana ada perokok di dekat dalam rumah. Diorang juga senang kena masalah dengan infection dekat telinga, okey. Untuk mereka yang adults, okey. So katakan suaminya merokok, isterinya pula, so boleh kena masalah jantung, boleh kena kanser paru-paru, boleh kena hidung, masalah iritasi, kadang-kadang dia ada masalah resun dan sebagainya, okey, angin ahma, okey. Kadang-kadang kalau perempuan tu masih dalam umur yang boleh mengandung,
bila dia mengandung, dia boleh menyebabkan anak kandungan tu tak cukup berat, low birth weight, okay, ataupun kecacatan untuk kandungan tu sendiri, okay. Dan dia juga boleh menyebabkan masalah-masalah paru-paru lain macam saya kata COPD tu, penyakit sekatan pulmonary kronik dekat paru-paru untuk orang yang bukan merokok pun, bukan salah dia orang pun, tapi salah orang lain yang memberi dia orang asap, okey. Dia orang juga mempunyai risiko untuk dapat breast cancer yang lebih daripada orang biasa. Kalau dia orang mengandung, baby tak cacat, katakan baby tu boleh keluar awal. So bila baby keluar awal, risiko untuk baby tu lagi tinggi. Baby tu boleh kena masalah mata, masalah paru-paru dan sebagainya, okey. Masalah atherosclerosis, maksudnya saluran yang saya kata saluran darah sempit tu dekat situ, okey. Dan juga dia boleh dapat kanser dekat hidung dan saluran pernafasan tu, pharynx dan larynx kat situ, okey. So ni antara efek, okey. Tahu tak sebenarnya bukan sahaja kalau kita direct hidu asap rokok tu yang membuat masalah. Ada sesuatu yang kita panggil third hand smoking, okay. So perokok, okay, and then you get, perokok pasif dekat situ, second hand smokers, okay. So isteri dia katakan suami dia yang perokok, isteri tu dan anak-anak tu adalah second hand smoking. Tapi ada juga yang kita panggil third hand smoking, okay. Third hand smoking kalau dalam bahasa Melayu dia dipanggil sisa asap basi, okay. So asap rokok tu selain daripada dihidu, diisap oleh orang yang lagi satu, dia melekat dekat sofa, melekat kat dinding, melekat dekat langsir dan sebagainya. Pernah tak masuk macam kalau you bukan merokok kan, you pergi dekat hotel, tapi hotel tu dia kan ada kadang-kadang dia request non smoking room dengan smoking room, okay. Pernah tak macam tak adalah non smoking room dah habis tapi masuk smoking room, you bau dekat situ, there is a kind of odor, a kind of smell perokok dekat situ yang ada, okay. That is what it is called third hand smoking, okay. Lap lah macam mana pun, bersihkan macam mana pun, hilangkan bau macam mana pun, it is still there, and studies have shown that dia boleh ada dekat situ for bertahun-tahun lamanya, okay. Masalahnya bila ada partikel-partikel ni, bila terkena macam contohnya baby, katakan, okay, ayah dia merokok dekat tempat lain kan, tapi lepas tu baju ayah dia masih lagi ada kesan-kesan rokok, so that is third hand smoking kat situ kan, baju dia letak kat bawah, lepas tu anak dia datang cium-cium dekat baju tu, okay. Third hand smoking, okay, not just second hand smoking, maksudnya walaupun dia rokok tahu, tapi anak dia masih lagi terdedah dengan risiko smoking tu sendiri, okay. So that is third hand smoking, okay. Bukan sahaja second hand smoking tapi third hand smoking, dan risiko orang yang third hand smoking ni sama dengan second hand smoking, sama, exactly the same, okay. Sebab tu kerajaan sekarang buat kata dekat kedai makan tak boleh ada orang yang merokok. Kenapa? Sebab bila rokok, kesan dia datang dekat atas meja. Atas meja kita pegang, lepas tu kita makan dan sebagainya. Benda tu masuk dekat dalam badan kita. Okay, so we are third hand smoking. Okay, especially dekat kedai mamak kan, dulu orang suka lepak dan merokok dekat situ kan. Okay, so that is third hand smoking. Okay, vaping, tadi ada question about vaping. Okay, yes and no was my answer. Okay, vaping ni memang dia kandungan dia kurang benda-benda yang macam tar, ada certain chemical dekat dalam rokok tu yang memang kurang kandungan dia dekat dalam vaping. Tapi dia bukan saja air dan perisa, okay? Dia ada benda-benda lain juga yang dekat dalam tu yang juga dangerous, yang boleh menyebabkan kanser. Benda-benda macam formaldehyde, kandungan dia lebih, okay? Formaldehyde yang saya kata untuk awet mayat tu, okay? Benzin yang kita guna, okay? Dia ada heavy metals, lead, cadmium, okay? Semua ni masih ada lagi dekat dalam vaping tu itself, okay? Kenapa saya tak berani nak jawab sepenuhnya? Sebab untuk zaman dulu masa rokok baru keluar, okay, untuk orang nak tahu rokok tu kesan dia, makan masa kajian tu makan masa 15 ke 20 tahun dan mungkin sampai 50 tahun untuk nak tahu betul-betul yes, this is linked, okay. So macam mana selalunya doktor ataupun para saintis nak buat kajian, dia ikut golongan ni, golongan A merokok, golongan B tak merokok, dia ikut, dia tengok siapa yang dapat kanser, siapa yang dapat masalah jantung dan sebagainya. Benda tu proses jangka masa panjang. Vaping
probably ada dekat dalam Malaysia ni yang yang orang ramai suka ni mungkin dalam masa 2 tahun ataupun mungkin paling lama pun 5 tahun lah. So nak tahu kesan dia jangka masa panjang tu kita masih belum tahu. We do not know actually. We do not know whether kita tak tahu sebenarnya vaping ni lagi teruk ke tidak dari segi kanser. Okay. Tapi apa yang kita tahu pasal vaping? Okay. Of course yang kita pernah selalu dengar yang dalam berita ke apa yang selalu sensasi adalah vaping tu meletup. Okay. So ada devices yang meletup dekat situ. Okay. Vaping boleh menyebabkan sesuatu yang kita panggil popcorn lung disease. Okay. Saluran pernafasan dekat paru-paru tu dia jadi dia rosak. Okay, umpama popcorn, okay, disebabkan oleh e-liquid dekat dalam vaping tu sendiri, okay, perisa-perisa dan liquid dekat dalam vaping tu sendiri boleh menyebabkan tu. But for a certain, memang ada banyak cases yang berlaku, terutama sekali dekat negara yang banyak using vaping, contohnya US, okay. Ada banyak kes yang kita panggil e-vali ataupun e-cigarette vaping acute lung injury. Okay, maksudnya radang paru-paru yang disebabkan oleh vaping. Okay, dia boleh menyebabkan banyak sebenarnya masalah paru-paru macam hypersensitivity pneumonitis, organizing pneumonia, acute eosinophilic pneumonia dan sebagainya. Dan ada pesakit-pesakit yang vaping ni sekali dua terus masuk dalam ICU, kena masukkan tiup, dah muda kena masukkan tiup, lepas tu dalam keadaan yang vegetatif kita nak bagi oksigen pun tak boleh nak sampai sebab paru-paru dia radang betul-betul disebabkan oleh vaping tu itself. Okay. Dan one of the concerns untuk vaping, okay, satu lagi yang kita pernah dengar adalah vaping liquid tu ada nikotin. Okay. Nikotin kandungan dia banyak, 1 mil kadang-kadang boleh sampai 40 mg of nikotin. Ada budak-budak sebab dia perisa kan, warna dalam botol dia kadang-kadang cute-cute kan, lepas tu warna dia pun warna-warni. Budak-budak tengok ingat mainan ataupun minuman, dia buka minum mati because of nicotine poisoning. Okay, so that is a fact. Okay, dan vaping ni juga boleh menjadi satu cara untuk orang introduce atau kenalkan kepada dadah. Okay, dadah macam marijuana, okay, ketum dan sebagainya yang diorang isap dengan vaping tu. Okay, so dia akan naikkan insidence kat situ. Okay. Oops. Berbanding dengan vaping dan merokok, okay, kalau pesakit tanya saya kata merokoklah sebab saya tahu kesan sampingan merokok. Vaping ni baru saya tak tahu sepenuhnya. Saya tak tahu masa akan datang 10 tahun, 20 tahun lagi awak jadi macam mana. Tapi rokok saya tahu. Itu jawapan saya yang selamat selalunya. Okay. Okay, so sebagai doktor paru-paru, selalunya memang saya akan nasihatkan semua pesakit saya berhenti merokok. Okay. Kenapa berhenti merokok ni? Berhenti merokok ni bagus walaupun risiko untuk nak dapat kanser paru-paru untuk orang yang berhenti merokok masih lagi lebih tinggi daripada orang biasa. Tapi you would dapat kesan kebaikan berhenti merokok tu jangka masa panjang sebenarnya. Okay. Seawal 20 minit. Okay. Bila berhenti merokok 20 minit yang awal, tekanan darah turun kepada normal. Okay. Lepas 8 jam berhenti merokok, karbon monoksida ataupun racun yang dihasilkan oleh rokok tu akan turun. Okay. Separuh. Okay. Lepas 3 hari, dia akan rasa senang nak bernafas. Okay. Lepas 2 bulan, fungsi paru-paru tu akan naik sebanyak 30% dan circulation, okay, ataupun peredaran darah akan naik juga sebanyak 30%. Selepas 1 tahun sahaja, okay, risiko untuk nak dapat serangan jantung yang disebabkan oleh rokok ni separuh. Okay. Lepas 5 tahun berhenti merokok, risiko tu sama dengan orang yang tak merokok. Okay, which is good, right? Okay. Lepas 10 tahun, risiko untuk nak dapat kanser paru-paru sama dengan orang yang tak merokok, lebih kurang sama. Okay? Dan selepas 15 tahun berhenti merokok, risiko untuk nak dapat serangan jantung pun sama dengan orang yang tidak merokok. So, it is a long term. Okay? Okay. So, tadi ada soalan, macam mana nak berhenti merokok? Okay? Saya tahu
susah nak berhenti merokok. Kepada perokok-perokok yang dekat luar sana, saya tahu memang anda struggle nak berhenti merokok. Okay? Kenapa? Sebab nikotin tu sendiri. Okay? First of all, nak berhenti merokok ni, bagi orang yang nak menolong orang nak berhenti merokok, katakan you have your partner, suami ke ataupun kawan ke yang nak tolong dia untuk nak berhenti merokok, ataupun you sendiri nak berhenti merokok, kena tahu kita dekat peringkat mana. Okay? So ada untuk any behavioural changes lah sebenarnya. Okay? Kita ada pre-contemplation, maksudnya dia masih lagi terfikir-fikir, macam nak berhenti merokok, macam nak, tapi tak nak lah macam tu. Dia macam tak terfikir betul-betul lah. Contemplation ni maksudnya dia tengah terfikir, nak ke tak nak, rasa macam nak lah tapi boleh ke, rasa macam nak lah macam tu. Okay? Dan kalau dia dah boleh move on daripada peringkat ni, dia kata okay, yes, I can do it. Okay? Dan dia boleh prepare. Okay? Lepas dia dah prepare, dia buat action tu untuk nak berhenti merokok. Okay? Tapi masalahnya ramai kecundang dekat sini. Dia orang tak boleh nak maintain. Okay? Dan bila diorang tak boleh maintain, diorang akan relax. Maksudnya dah merokok balik semua, dah berhenti. Banyak pesakit-pesakit yang saya pernah jumpa, dia kata, doktor, bukan saya tak pernah cuba, saya dah cuba tapi teruklah doktor, saya lepas sebulan tu saya merokok balik semula. Okay? That's common. Okay? That's okay. Sebab nanti saya terangkan kenapa. Okay? So macam saya kata, semua merokok ni, kalau tanyalah perokok-perokok mana-mana, 70% akan kata, yes, I want to stop. Okay? Dalam separuh daripada itu akan cuba nak berhenti. Okay? Tapi malangnya hanya 1 ataupun 3% saja yang succeed sendiri. Okay? Kenapa diorang susah sangat nak berhenti merokok? Sebab nikotin tu. Okay? So nikotin ni adalah sejenis chemical yang mana dia pergi ke otak. Okay? Dia akan bind dekat reseptor dia pergi kat otak, dia duduk kat situ, dia cakap dengan otak tolonglah rasa tenang. Okay, dia bagi release chemical yang akan buat kita rasa tenang aja. Sebab tu orang rokok, kalau dia rasa marah kan, dia stop rokok, dia rasa tenang. Okay? That's the reason why. Okay, it's the nicotine. Okay, so selalunya orang dah start smoking. Okay, dia cuba nak berhenti smoking. Okay, tapi dia dapat withdrawal tu sebab otak dah rasa macam biasa. Oh, saya kena ada nikotin untuk nak rasa feel good. Okay, so bila dia tak dapat nikotin ni, I don't feel good. Dia dah ada send alert dekat situ, dekat otak. So apa yang terjadi? Dia merokok balik semula sebab dia rasa macam I don't feel good. Okay, macam mana nak tahu sama ada seseorang tu dependent ataupun tidak kepada nikotin? Sebenarnya ada questionnaire yang kita panggil Fagerstrom. Okay, bila isi questionnaire ni, kalau dia tinggi skor dia dan 7 ke 10, maksudnya dia sangat dependent kepada berokok. Dia sangat dependent kepada nikotin. Okay? Orang yang kurang daripada 4 points tu, maksudnya dia taklah dependent sangat kepada merokok. Selalunya mereka tu macam social smoking, for example. Okay? Yang tu diorang tak dependent kepada merokok. Diorang tak ketagih kepada nikotin tu itself. Okay? Kenapa ni penting? Sebab orang yang dependent kepada nikotin, dependent kepada chemical ni, nikotin ni, perlukan bantuan lebih. Maksudnya mungkin dia perlukan bantuan dari segi ubat-ubatan dan sebagainya untuk nak berhenti merokok. Dia tak boleh nak buat sendiri sebab the withdrawal tu akan lebih teruk. Okay? Apa symptoms nikotin withdrawal? Okay. Saya ada banyak pesakit dia kata, oh doktor, kalau berhenti saya ada itu kawan saya berhenti merokok terus mati. Tak ada sebenarnya, bukan macam tu. Okay, kemungkinan dia berhenti merokok tu pun dia dah sakit dan dia ada penyakit dekat situ. Okay, it's not related to death. Okay, tapi memang berhenti merokok akan ada rasa withdrawal. Okay, withdrawal tu kadang-kadang dia ada banyak benda. Dia akan rasa resah, gelisah, dia akan rasa depressed atau kemurungan. Kadang-kadang dia rasa macam nak marah aja. Okay, dia tak boleh nak concentrate sebab otak dia dah terbiasa dengan nikotin ni. Okay, dia rasa macam gian sangat, macam orang yang putus kekasih kan. Orang yang putus kekasih itu dia rasa macam rindu angau tu. Angau tu kepada rokok tu masih ada. Okay, ataupun dia tak boleh nak tidur disebabkan oleh masalah rokok. Dia naik berat badan. Kadang-kadang apa yang terjadi dengan perokok ni bila dia berhenti, sebab dalam saluran pernafasan kita panggil, kita punya cilia, kita punya penyapu. Okey, penyapu ni bila orang merokok dia jadi standstill, dia tak boleh nak
apa-apa dah. Okey. Bila berhenti merokok, dia boleh lagi, dia dah fungsi. Okey. Dia berfungsi, dia boleh sapu balik semua kahak-kahak, lendi-lendi kemikal-kemikal yang ada dekat dalam paru-paru tu yang menyebabkan orang tu mungkin batuk lebih daripada biasa. So orang rasa macam, oh, I berhenti rokok tapi I batuk lagi teruk. Okey. It is not permanently you akan batuk teruk macam tu. Okey. Dia akan jadi better. Okey. I always tell my patients, okay, saya selalu kata saya, kalau berhenti merokok, be prepared 2 minggu tu memang akan teruk, okay. 4 minggu, you akan rasa teruk juga. After 4 weeks, lepas 4 minggu, you will feel it is much easier, okay. So tahan 2 minggu, lepas tu tahan lagi 2 minggu, insyaAllah it will get better. Sebab symptoms macam contohnya, poor concentration, tak boleh nak concentrate, okay, rasa pening-pening, rasa batuk tu, tidur tak boleh terganggu, semua tu hanyalah selalunya bertahan selama 2 minggu, okay. Benda macam rasa agitated, murung tu mungkin selama 4 minggu, tapi kebanyakan orang yang berhenti merokok, orang merokok ni sebenarnya dia tak ada selera makan sebab satu, dia dah rasa cukup dengan yang tu. Nombor 2, hidung dia, bau dia kurang, rasa dia pun rasa kurang. So dia tak ada selera nak makan sebenarnya. So bila dia berhenti rokok, benda tu jadi normal balik, dia akan rasa selera. So banyak pesakit saya yang kata, okay, berhenti merokok ni saya naik berat badan lah. Yes, it is possible. Okay, memang akan naik berat badan. Tapi dengan cara yang betul, kita boleh ajar supaya berat badan tu taklah naik banyak sangat. Okay, bila berhenti merokok tu. Okay. Macam mana nak berhenti merokok? Okey, soalan yang paling famous, banyak orang tanya yang pasal ni, macam mana nak berhenti merokok. Okey. Tahu tak sebenarnya kita punya kerajaan ada inisiatif yang panggil M-Quit Service. Okey. M-Quit Service ni adalah satu servis yang mana you boleh dapat nasihat untuk nak berhenti merokok, even ubat-ubat yang tertentu untuk nak berhenti merokok. Okey. So boleh pergi kat jomquit.muh.gov.my. Okey. So satu cara. Nombor 2, pergi ke klinik kesihatan yang terdekat untuk nak dapat nasihat tentang berhenti merokok. Okey. Tapi kerajaan ada juga keluarkan 12 petua berhenti merokok, the 12M. Okey. 12M melengahkan. So rasa selalunya macam orang berhenti merokok ni dia akan teringat dekat rokok. Dia tak boleh nak concentrate. Kalau orang tu kerja kan memang dia tak boleh nak concentrate sebab dia rasa angau sangat dengan rokok tu. Okey. So melengah-lengahkan. Okey, contohnya macam okey, tak apalah, bagi 5 minit lagi lah. Dia rasa nak rokok sangat. Dia cuba melengahkan 5 minit lagi. Tunggu lagi 5 minit, tunggu lagi 5 minit sampai dia boleh selama mana yang dia boleh untuk tahan tu, okey. Ataupun dia cuba meminum air, okey. Tarik nafas panjang, okey. Cuba menyibukkan diri. Bila you sibuk, you tak boleh nak fikir sangat pasal rokok, tak ada masa nak merokok, okey. Ataupun kunyah sesuatu, contohnya chewing gum, buah-buahan, benda yang sihat. Janganlah mengunyah karipap ke meruku ke, memanglah berat badan akan naik, sure punya, okey. Meregangkan otot, buat a bit of stretching macam tu, okey. Menjauhkan diri daripada orang-orang yang merokok, okey. Yang ni susah sikit untuk orang buat sebab selalunya orang berokok akan duduk bersama, dia orang akan merokok bersama, lunch sekali bersama supaya dia orang boleh merokok sama. It's a social thing, okay. Tapi cuba jauhkan diri daripada orang yang merokok sebab you tak nak rasa macam, oh okay, I can get effect, I can get a cigarette balik semula, okay. Lepas tu elakkan diri daripada merokok, okay, daripada suasana yang merokok. Maksudnya macam kalau dah tahu tempat tu memang pot orang merokok, jangan pergi kat situ, okay. Mandi dengan cerap, meditasi ataupun bersukan, membasuh tangan, memohon doa. Tu antara strategi-strategi yang Kementerian Kesihatan advocate ataupun cadangkan untuk nak berhenti merokok kalau nak buat sendiri. Okay. Tapi benda yang lain macam contohnya apa yang kita boleh buat, contohnya kalau macam rasa craving tu, okay, untuk nak merokok, rasa crave, tunggu kejap, pergi berjalan ke, distract, buat sesuatu yang lain untuk nak cuba berhenti merokok, okey. Kalau rasa macam marah, rasa macam benda sikit macam orang tersepak kaki sikit pun rasa macam nak mengamuk, macam itulah contohnya kan, contoh, okey. Dan pergi exercise, okey, get your good endorphins going, okey. Pergi ambil shower supaya relax, okey. Kalau ikut sunnah kita pun tak apa, marah duduk, daripada duduk baring, kalau tak boleh baring ambil semayang dan sebagainya, okey. Dari satu adalah kalau kita tak boleh nak tidur sebabkan berhenti merokok, okey, cuba avoid coffee, caffeine, okey, selepas pukul 6, lepas tu guna relaxation technique. Kalau rasa letih, cuba ambil nap. Kalau rasa concentration tak kurang, cuba reducekan
tengok balik schedule, ada benda tak yang kita boleh turunkan buat mungkin minggu depan supaya when we are better, for example. Okay, kalau rasa lapar, minum air ataupun ambil snack yang low calorie. Okay, kalau batuk for example, minum air banyak, okay, ataupun setengah-setengah cough syrup pun boleh membantu juga. Kalau rasa ada setengah orang ni dia kata saya berhenti merokok, saya tak boleh nak membuang dah doktor, sebab saya selalunya kalau nak membuang tu saya start rokok, lepas tu membuang kan, dia rasa constipated. Minum air yang banyak, makan buah-buahan ataupun fiber yang banyak dalam pemakanan, dan exercise juga, itu akan membantu dari segi constipation. Okay, tapi dekat luar sana sebenarnya bukan sahaja you don't have to struggle alone. Okay, I want to tell, saya nak bagi tahu semua perokok janganlah struggle seorang-seorang, sebab ada banyak cara untuk doktor tolong korang untuk nak berhenti merokok. Okay, antara bendanya nikotin gum. Nikotin gum ni sebenarnya tak perlu prescription, you boleh beli je daripada farmasi boleh ajar. Dan nikotin gum ni ada banyak dos. Okay, dos yang rendah untuk mereka yang merokok kurang daripada 25 batang rokok sehari, dos yang tinggi untuk mereka yang merokok lebih daripada 25 batang sehari. Okay, nikotin ni dia walaupun nama dia chewing gum, tapi dia bukanlah makan macam tu saja. Okay, cara nak makan dia masuk kunyah, okay, sampai dah keluar rasa yang kuat tu, okay, pak, letak dekat tepi ni, dalam ni, letak kat situ, pak, sampai dia hilang rasa ataupun dalam 1 minit, lepas tu kunyah balik semula sampai dia ada rasa, pak sebelah lagi satu, okay, dan ulang. Okay, lepas 30 minit buang. Okay, that's how you use your nicotine gum. Okay, bila nak guna, bila rasa macam nak rokok lah, okay, ambil 1 gum. Okay, ataupun cuba lengahkan 5 minit, nak sangat rokok, then you take your chewing gum. Okay, itu satu. Okay, ada setengah orang yang mana dia memang merokok 2-3 kotak sehari, dan mungkin dia perlukan nicotine patch. Maksudnya nicotine patch ni dia bukan, kalau nicotine gum ni dia ambil bila perlu, nicotine patch ni dia lekat, dia akan release hampir 23 jam macam tu, supaya orang tu boleh sentiasa ada nikotin berterusan. Okay, dan ada satu ubat yang kita panggil Champix kat Malaysia ni. Dekat klinik kesihatan pun ada, okay, dekat mana-mana klinik berhenti merokok akan ada Champix ni. Okay, Champix ni apa dia buat? Okay, ingat tak saya kata pasal nikotin tu? Nikotin pergi kat otak, dia cakap dengan otak tolonglah relax, tolonglah keluarkan feel good chemical ni. Okay, Champix ni dia lekat dekat tempat yang sama dengan nikotin tu, tapi dia tak bagi apa-apa kesan. Okay, so bila orang rasa rokok, dia macam tak rasa shock lah, tak rasa tenang lah, tak rasa apa-apa bila merokok tu. Lama-lama dia buang rokok. Okay, so that is Champix. Okay, so yang tu adalah benda-benda yang kita boleh tolong untuk perokok-perokok. Okay, this is my tips. Okay, kalau nak katakan banyak my patients, pesakit-pesakit paru-paru saya yang nak berhenti merokok. Okay, apa yang saya cadangkan yang pertama sekali, okay, kena nak, you have to have your determination. Kena ada rasa nak, datang daripada diri sendiri, bukan sebab orang suruh, bukan sebab doktor suruh. Nekat kena keluar. Okay, tanpa nekat, I assure you, saya jamin you will fail. Okay, nekat ni kena kuat. Okay, nombor 2, you kena ada a bit of ilmu tentang apa kesan-kesan lepas berhenti merokok. Bukan kesan baik dia, tapi kesan buruk dia. Macam contohnya, okay, berhenti merokok, saya tahu saya akan cepat marah, saya tahu saya akan kuat makan, saya tahu saya akan rasa gelisah, saya akan mungkin sakit dada, akan batuk-batuk. So you know that already. Bila dah tahu tu, lagi senang bila you tempuh that journey untuk nak berhenti merokok tu, you tahu, okay, this is common, this is normal, tak apa, dia akan hilang. Okay, that's why knowledge is important. Okay, nombor 3, in anything you want to do, in any change that you want to do, the big why itu is important. Okay, kenapa nak berhenti merokok? Okay, buat antara sebab-sebab yang paling kuat untuk nak berhenti merokok adalah kerana diri sendiri. Okay, bukan sebab orang lain. Sebab kalau sebab pasangan mungkin bercerai dan sebagainya, dah bercerai tu nanti balik merokok balik semula. Tapi kalau kerana diri sendiri, InsyaAllah you boleh buat. Okay, cari that big why tu, kenapa you nak berhenti merokok. Okay, jadikan sebab tu, tulis sebab tu kalau boleh, sebesar-besar yang mana. So setiap kali rasa down ke dan sebagainya, tengok kepada big why tu. Okay,
Cari your own support, okay? Cakap dengan orang, saya nak berhenti merokok ni, okay? Kenapa kena cakap? Supaya orang-orang tahu and dia orang boleh support you, your family, your friends, kawan-kawan, ahli keluarga semua boleh support you, tolong you untuk berhenti merokok, okay? Dan bila cakap, okay, saya nak berhenti merokok, orang yang merokok tu pun akan rasa segan nak ajak you untuk nak merokok. Daripada diorang tak tahu, diorang ajak, jomlah merokok, kan? Okay? So support is important, okay? Timeline. Tetapkan tarikh, okey. Banyak orang yang nak berhenti merokok ni, masalah dia bila dia nak berhenti merokok tu dia kata okey saya nak perlahan-perlahan lah doktor, saya tak boleh lah sudden. Okey tak apa, boleh. Tapi dia tak boleh, tak berjaya. Dia turun daripada 5, dia turun 4, lepas tu 3, lepas tu maintain 3, okey. Sebab dia tak ada deadline ataupun timeline dia. So dia kena ada satu tarikh yang pilih, tetapkan, buat janji dengan diri sendiri. Yes, masa tu saya janji saya akan berhenti merokok. Okay? Dan work for it. Plan macam mana saya nak berhenti merokok masa time tu. Okay? Lepas tu kena positif, kena sentiasa positif sebab banyak-banyak perokok ni bila dia berhenti merokok sebab feel good chemicals tu tak ada, dia rasa murung. Okay? Be positive, okay? Buat benda yang akan membantu you being more positive. Contohnya bila exercise, endorphins akan keluar. Good hormones ni, endorphins ni akan keluar. So dia akan rasa good about yourself, okay? Have a system mana you self reward. Maksudnya you bagi ganjaran kepada diri sendiri. Ganjaran tu sebenarnya tak semestinya kena berbentuk I kena belanja ni untuk nak ganja myself. Tak. Even as simple as you're doing well. Okay, well done. Okay, that is also a ganjaran to yourself. Tapi have that system, have a system yang you bagi ganjaran kepada diri sendiri. Okay, and finally, I think kita minta pada Allah. Okay, kita minta pada Tuhan yang mana Tuhan yang bukan Allah. Okay, berdoa. Okay, prayer supaya Allah tolong. Bila kita rasa ada orang yang atas kita untuk nak tolong, kita akan kuat insyaAllah. Okay. So that's all from me. Kita jawab soalan, okay? Stay safe. Okay, let me stop sharing. Okay. Terima kasih atas yang sebentar tadi. Okay, kita proceed dengan media sebab banyak juga soalan baru yang masuk. Okay. Antaranya dia kata, Assalamualaikum doktor, is there any chances for cancer patient in stage 4 to survive? Okay. This is a difficult question, okay? Sebab stage 4 pun dia ada dua bahagian, 4A dengan 4B. Kalau you want to go in depth into it, chances yes, kalau ikut apa yang saya pernah tunjuk tadi dekat slides tu, okay, at stage 4 pada 5 tahun mungkin dalam 10% yang akan survive, okay. Tapi bear this in mind that technology, our medical advancement is better now, okay. Contohnya dengan immunotherapy, for example, kalau orang tu sesuai dengan immunotherapy, sebab ada pesakit-pesakit tertentu je yang sesuai untuk immunotherapy, okay. Dengan immunotherapy yang saya kata pasal policeman dengan kanser tu, dengan topping dia tu, okay, dengan immunotherapy ada case yang mana daripada stage 4 dia jadi stage 2 yang boleh buat pembedahan dan boleh cure dengan kanser tu. So medical advancements is there, okay. My only truth to that is that it requires a lot of money, unfortunately, okay. Ubat kanser sebab terutama sekali ubat-ubat yang baru macam immunotherapy ni memang mahal sangat. Contohnya ubat immunotherapy boleh lingkungan 20,000 setiap 3 minggu, okay. So unfortunately ada sebahagian daripada pesakit saya yang tak mampu dengan ubat tu dan nak minta bantuan pun kerajaan pun tak mampu dengan jumlah yang banyak tu, okay. So nasihat saya, this is not apa-apa, but have a good insurance so that you are protected, okay. Insurance yang bagus yang mana dia boleh cover untuk benda-benda ni, ya. Kita tak tahu, we do not know whether we would get cancer ke tidak, tapi be prepared, okay. So jangan down, jangan disappointed that you are stage 4, okay. Fight all the way through, okay. That is very important, okay. Jangan putus asa sebelum berjuang.
That's my nasihat, okay? So banyak orang bila dia masuk, okay stage 4, I nak mati dah, macam tu. No, okay? Sebab you never know until you try, okay? You may be the one yang akan respond, okay? Dan akan elok dengan kemoterapi ataupun dengan ubat targeted therapy, okay? Ubat targeted therapy pun sekarang at stage 4 ada pesakit saya yang makan ubat tu selama 3 tahun. Okay, padahal stage 4 kita tahu macam kadang-kadang tak lama masa dia, okay? So jangan putus asa, terus berjuang, okay? Banyak-banyak berdoa. Yes, chances are there. Alright? Okay. Itulah kita memang takkan tahu kan. Okay. Soalan yang lain adalah other than smoking, how to prevent lung cancer? Sebab non-smoker pun dapat cancer. Okay, so balik kepada apa yang saya cakap tadi, okay, antara benda-benda yang kita boleh prevent macam contohnya radon gas tu. So radon gas tu kita boleh, sekarang ni ada alat untuk kita nak check berapa banyak level radon. So kita tahu rumah kita ni banyak ke tak radon tu, okay. Dan kita check, make sure tak ada cracks dekat dalam rumah. Kalau cracks tu, especially cracks dekat lantai lah, yang mana yang contact dengan soil, yang tu risiko untuk nak radon tu tinggi tu banyak. Ventilation bagus, buka tingkap semua, make sure kita punya ventilation bagus supaya radon tu kalau ada tak berkumpul, okay, that's one thing. Avoid places yang ada high radiation yang tinggi, okay. Eat healthily, don't underestimate this, okay. Kalau orang yang makan healthy diet, insyaAllah you can prevent some certain cancers, okay, contohnya breast cancer dan sebagainya. Avoid the preservatives, artificials and so on. Yang tu antara benda yang kita boleh buat, okay. How effective it is, susah nak cakap, okay. Tapi at least it's better than nothing, okay. Avoid places yang mana yang ada smokers, okay. Avoid places yang ada possible for you to get third hand smoking. Pergi hotel, always request for non-smoking rooms, okay, that is important, okay. Support the government in terms of their action untuk nak kurangkan risiko orang-orang ramai dapat merokok ni. Macam contohnya, kalau you nampak orang dekat restoran yang merokok, tegur. Jangan berhenti rokok, ni tempat restoran, patutnya cik tak merokok. Yeah, okay. So those are the things. Have a healthy lifestyle. Exercise is one of the good things yang you boleh buat. Walaupun kalau maybe dia tak menunjukkan yang boleh prevent cancer 100%, tapi at least you can get good effects in terms of your heart, cardiovascular dan sebagainya, okay. So those are the things that you can do to prevent yourself untuk nak dapat cancer lah, okay. Okay, soalan seterusnya. Hi Dr. Aisyah. Hi. How about people who smoke rokok daun with tembakau? Is it have high risk to get lung cancer than cigarette smoking? Okay, the risk is the same. Nak kata it's almost the same sebab tembakau pun ada juga chemical macam tar dan sebagainya. Maybe slightly less compared to yang cigarette yang biasa, okay. Tapi risiko dia sama. Orang yang smoking tembakau pun boleh dapat, yang smoking rokok biasa pun boleh dapat. Jenis rokok pun tak kisah, adalah orang kata rokok ni filtered ke tak filtered ke, for example, semua sama je risiko dia, okay? Okay. Okay, doktor. Okay, soalan seterusnya, sekejap ya. Okay. Salam doktor. Boleh terangkan lebih lanjut apa itu social smoking? Okay, social smoking ni is a loose definition lah sebenarnya. So ada orang yang dia sebenarnya dalam keadaan biasa dia tak merokok, dia dekat rumah dia tak merokok, dekat luar dia tak merokok, dia tak ada pun beli rokok. Tapi bila orang ajak dia rokok, jom rokok kejap, dia merokok. Dia mungkin isap 1 ataupun 2 batang masa berjumpa orang yang merokok lain. Dia just nak masuk dalam gang. That is called social smoking. Okay. Social smoking selalunya jumlah rokok dia kurang daripada orang-orang yang rokok tegar. Okay. Mungkin risiko dia mungkin kurang sikit lah, tapi it's still higher than orang yang tak merokok. So jangan jadi social smoker. Okay. 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 Salam doktor, adakah cara natural untuk produce hormon tenang sama macam how nicotine do to our body?
exercise. Okay. Betul. Okay, now cara natural kan. Cara natural nombor satu, yang paling efektif adalah exercise. Kenapa? Bila exercise, orang akan ada feel good. Kita akan release kita punya endorphins. Bila endorphins is released, dia rasa feel good. Dia tak rasa sakit, dia rasa feel good right after exercise. Okay. Tak pernah ada orang yang menyesal exercise sebenarnya. Okay. Nak buat tu, nak start tu memang susah. I know for a fact, nak start tu memang susah. Tapi once you have regular exercise, you will feel the benefit. You can rasa, okay, that feel good tu. So mungkin ada seseorang macam, tak faham lah kenapa dia kena berlari tiap-tiap hari kan. It's because dia ketagih kepada that endorphins tu. Dia dah memang custom, dia memang dah rasa that endorphins tu, memang tiap-tiap hari dia kena berlari supaya dia dapat that endorphins tu, okay. Tu satu, okay. Nombor dua, macam mana nak rasa tenang. Okay, dalam Islam kita dah ada, kalau orang tu Islam, kita ada cara-cara kita. Okay, baca Al-Quran, berzikir, tu antara benda-benda yang boleh menenangkan kita. Okay, muzik, okay, tengok cerita yang you rasa best. Okay, cerita Korea ke, janganlah cerita Korea yang menangis yang rasa nak marah, nak baling TV, baling bantal dekat TV ke kan. Okay, ambil cerita yang macam you rasa relax. Okay, so those are the strategies yang you will release this feel good hormones. Okay, selain daripada tu, have a social network. Okay, berkawan, keluar dengan kawan, keluar dengan family, peluk your loved ones. Kalau ada suami, peluk anak-anak. All that is releasing good hormones, yang feel good hormones yang sama dengan kesan nikotin tu. Okay? Okay, doktor. Terima kasih. The next question is, Doctor, some people prefer marijuana smoking than cigarette. What are the differences, Doctor? Is it better or the same or worse? Okay. Okay. Marijuana smoking is a topic yang it's a different addiction. Okay, so kalau nikotin smoking, dia addiction dia lain sikit berbanding dengan marijuana. Marijuana dia channel dia lain sikit dan it's a type of dadah lah sebenarnya. Okay, whether marijuana ada risiko untuk nak dapat kanser, partly yes, because of the burning itself of the marijuana tu, tapi the kesan ketagih tu sebenarnya lagi teruk daripada nikotin. Okay, so marijuana is illegal. Okay, don't try it. Nanti otherwise you will get hooked to marijuana. Okay, the problem with vaping sekarang ni, it creates a portal, a way untuk orang-orang nak try marijuana. Oh, try lah sikit, tengok macam mana. Okay, bila try sikit tu dia rasa macam, sedap lah, nak lagi lah. Okay, then they become an addict to the marijuana. Okay, so dia different bad. Both are bad, but it's different bad, if you get what I mean. Okay? Thank you. Next question is, Assalamualaikum, Doktor. Mustahil ke untuk seseorang yang menghidapi lung cancer hidup dengan satu paru-paru jika kanser itu hanya ada di satu belah saja kalau kita buang paru-paru yang ada kanser tu? Okay, good question. Alright. Yes, okay. So peringkat pertama, peringkat kedua, kanser tu boleh dibuang dan dia boleh survive. Okay. Banyak pesakit kat sana yang boleh survive dengan satu paru-paru sahaja. Maksudnya sebelah lah. Okay. Sebab kalau nak ikutkan, paru-paru kita sebenarnya bukan ada dua bahagian saja. So belah kiri kita ada dua bahagian, belah kanan kita ada tiga bahagian. Okey, sebenarnya kita ada 5 bahagian paru-paru. Okey. Dan macam mana untuk pembedahan nak buang kanser tu, kadang-kadang kalau dia setempat sahaja dia buang sebahagian je daripada paru-paru. Mungkin bahagian atas belah kanan contohnya dia buang. Okey. Dia tak buang keseluruhan. Tapi ada satu pesakit bila kanser tu sekali dia dekat dengan tengah-tengah tu, dan dia kena potong, dia kena buang sebahagian daripada paru-paru tu, you can survive. Okay, sebelum nak buat operation apa-apa yang besar macam itu, selalunya doktor akan buat beberapa test. So macam ni, kita buat ujian tiup. Okay, yang kita panggil spirometry. Kita buat ujian tiup yang kita nak tengok berapa efektif your oxygen untuk transfer tu. Kita tengok dekat situ. Dan kita tengok beberapa benda lagi, your fitness untuk nak melalui pembedahan bius awam tu macam mana. Okay, so the fact that awak lulus semua tu tik untuk nak buat sebelah paru-paru buang, maksudnya you are fit enough.
and people boleh survive. Okay, long term dia adalah komplikasi tertentu sikit, tapi kalau you are young and you are fit to go through the op, patutnya tak ada masalah. Okay. Okay. Thank you, Doktor. The next question is, Assalamualaikum, Doktor. Is it better to 100% stop smoking or lower the amount of cigarettes slowly then completely stop? Okay, there is no right or wrong way. Okay, you can stop immediately. Okay, go cold turkey, maksudnya buang terus, you tak nak fikir dah. Okay, or you can cut down perlahan-perlahan. Okay, what is the difference? Cold turkey selalunya the chances untuk dia succeed, untuk peluang dia untuk nak berjaya is more than those yang turunkan perlahan-perlahan. Okay, cuma the risk of relapse is higher sebab dia cold turkey, the nicotine withdrawal tu akan bad. Okay, especially kalau you have high dependence untuk nikotin, so the withdrawal effect tu akan lagi teruk bila you berhenti cold turkey, berhenti terus mendadak macam tu. Okay, berbanding dengan someone yang lower down. Okay, tapi bila orang yang cut down perlahan-perlahan ni, kalau dia tak ada deadline yang dia buat, dia tak ada plan, susah dia nak berjaya. Tu masalah dia. Okay, so either way it's okay. Okay, tapi I would say to my patients, pergi yang extreme, stick with it, tahu that the kesan tu akan teruk 2 minggu ke 4 minggu, lepas 4 minggu tu will be okay. Kebanyakan my patients are successful. Okay, tapi kalau dia orang nak prefer guna yang cara buat perlahan-lahan turunkan, then I will say, I make tarikh, janjikan saya by tarikh ni awak dah berhenti merokok. Okay, then they will be successful. Okay, kalau dia guna AIDS, kalau dia berhenti yang cold turkey macam tu, kalau dia berhenti immediately kan, selalunya mereka yang ada high dependence untuk nikotin, yang merokok banyak, contohnya dia merokok 1 kotak sehari, dia orang memerlukan bantuan lebih, maksudnya dari segi macam dia mungkin kena nikotin gum, ataupun dia perlukan nikotin patch, ataupun dia perlukan Champix untuk nak tolong dia berhenti. Okay, tapi kalau memerlukan alat tu, selalunya kita memang cadangkan pergi cold turkey lah, jangan buat withdrawal yang perlahan-perlahan tu. Okay. Okay, Doktor. Okay, the next question is, salam Doktor, is nicotine considered as dadah? Yes and no. Okay, it's a type of dadah, it's a type of chemical, tapi dekat Malaysia dia punya license dia tu bukan as dadah. Okay, dia bukan untuk nak kontrol nikotin, dia sebenarnya bawah akta makan. So in Malaysia legal wise it's not a drug. Okay, but it is a drug, if you get what I mean. Okay, so legalities wise dia bawah akta pemakanan sebenarnya untuk nak kontrol nikotin tu. Sebab tu kerajaan bila nak buat kontrol vaping ni dia susah sikit, sebab nak klasifikasikan vaping ni as apa, as dadah ke ataupun as pemakanan. Kalau kontrol as dadah, itu bermaksud doktor-doktor yang kena prescribe benda tu. So yeah, that is the challenge lah. Okay, so you need a doctor's prescription untuk ubat macam tu. Tapi kalau dia bawa akta pemakanan pula, dia senang orang nak smuggle, senang orang nak buat dan sebagainya. Okay, vaping ni dah macam cendawan tumbuh dah sebenarnya. So I am quite glad that Belanjawan hari tu kata nak bagi tax dekat vaping, because sebenarnya tax ni bukan cadangan Malaysia sebenarnya, bukan Malaysia saja yang buat, satu dunia. It is a WHO punya inisiatif bawah Empower punya strategi untuk nak kurangkan mereka yang merokok dan vaping. Okay? Okay. Wow, okay. Thank you, Doktor. Next question is, salam Doktor, what type of patient sesuai with immunotherapy? Okay, so immunotherapy ni selalunya spesifik untuk lung cancer, kan ada banyak-banyak jenis tu. Lung cancer yang kita panggil adenocarcinoma, okay, dan dia kena test untuk spesifik test yang kita panggil PDL1. Okay, bila test untuk PDL1 tu, kalau yang tu tinggi, dan dia sesuai untuk immunotherapy. Okay, so dia kena special test yang tunjukkan dia ada masalah dengan toping tu, so yang polis dia tak boleh recognize, baru doktor boleh bagi dia, baru dia shown to be more effective lah. Okay. Okay, Doktor.
is the last question of the night. Okay. Salam doktor. Boleh tolong suggest tak tips-tips macam mana nak tegur kawan-kawan kita or parents kita yang merokok atau vape? Okay. Okay. Dia sebenarnya dua jawapan yang berbeza tau, sebab kawan ni lebih senang nak tegur daripada parents. Okay. Kawan, you tengok cara how close you are to the kawan. Okay. First of all, mana-mana sebelum kita nak tegur orang, kita kena assess dulu, kita tengok dulu stage mana dia. Dia tengah terfikir ke tak terfikir ke nak berhenti merokok, dia tengah pre-contemplation ke contemplation stage, how ready are they to quit smoking. Okay. Kalau you rasa orang tu macam masih belum ready lagi nak berhenti merokok, macam kalau cakap contohnya, ayah tak nak berhenti merokok ke? So jawapan ayah, buat apa nak berhenti rokok? Okay, you know that he is at pre-contemplation stage. Okay, so orang yang dekat pre-contemplation stage ni, you punya role is nak bawa dia orang through that cycle supaya dia boleh buat action untuk nak berhenti merokok tu. How do you do that? Kalau orang yang pre-contemplation ni macam yang masih macam belum terfikir, cakaplah, ayah mungkin merokok ni bagus tak nak berhenti rokok, ataupun you bagi satu dia tegur orang tua ni kena sentiasa berhemah. Dia tak boleh nak macam tegur macam tu aja, sebab orang tua susah nak dengar daripada anak terutama sekali. Kadang-kadang kita kena cari orang yang direspect. Contohnya makcik-pakcik kita, dia minta tolong makcik, tolonglah cakap dengan ayah tu merokok banyak, saya risau, tolonglah dia cakap dengan dia. Dan makcik boleh tegur. Mungkin dengan cara tu dia boleh dengar, okay? Ataupun bagikan dia material-material untuk nak berhenti merokok. Ataupun kadang-kadang they are lost, okay? Ayah tahu tak, saya dengar itu kan, contohnya macam ada medical student saya yang tanyalah, so saya suruh cakap, okay, hari tu dengar talk Dr. Aisyah, dia kata macam pasal berhenti merokok tau, ni ada tips-tips dia, ayah nak dengar tak pasal tu? So that's one of the ways yang kita nak pujuk supaya diorang dengar, bagi tahu diorang that they need to stop. Tapi bagi tahu dengan perlahan, jangan bagi tahu, ayah kena berhenti merokok lah, macam tu tak boleh, because it's not going to work. Okay, ataupun rokok tu bahaya lah ayah, kena berhentilah. Okay, it's not going to work because orang tu dah tahu memang rokok tu memang susah. Dia tahu. Cuma dia tak boleh nak berkancak daripada mindset. Okay. Apa-apa pun kalau kita nak tolong orang tu sendiri yang kena nekat nak berhenti merokok. Kalau orang tu sendiri tak nekat nak berhenti merokok, memang tak akan berjaya. Okay. So kita boleh tegur, kita boleh carikan materials, kita boleh carikan benda untuk diorang dengar, baca dan sebagainya untuk pasal merokok ni. Kita boleh minta orang untuk tegurkan, orang lain untuk tegurkan, ataupun kita boleh pujuk slow talk dan sebagainya. Tapi at the end of the day, kita boleh bawa kuda ke tempat air, tapi kita tak boleh nak paksa kuda tu minum air. Okay, the best thing that we can do as a son, a daughter, kawan, kita doakan untuk kawan-kawan kita supaya terbuka hati, supaya berhenti merokok. I think that's one of the best strategy yang kita ada. Okay? Okay, doktor. Okay, doktor, ada lagi soalan? Okay. Assalam doktor, betul ke smoking boleh increase effect of spinocerebellar ataxia type 3? Soalan. Padu. Okay, spinocerebellar ataxia type 3 specific. To be honest, I do not know the answer. I would assume yes, but I do not know 100% the answer. Okay, I might need to look it up. Saya pun baru first time jumpa perkataan ni. Itulah. Okay, to be honest, smoking would increase your risk of almost anything. Okay, ada tak banyak pun diseases yang boleh ditolong dengan rokok. Tak banyak, ada 1-2 je off head, and I'm not going to say it supaya orang-orang yang ada tu nanti kan kata I have to continue smoking nak make it better kan. Tak, tapi most of the diseases are made worse by smoking. Okay, jangan spesifik sangat. Kalau you have spinocerebellar ataxia, you want to stop smoking because of that, only then it's not right lah, sebab you have to stop because of the wholesome of the benefit that you are going to get from stop smoking. Okay? Okay, salam doktor. Macam mana jika saya mahu buat screening untuk lung cancer di hospital ataupun klinik? Okay, government memang tak buat. Okay, so that's a known fact. Okay, kalau dekat private center, private hospitals, they do.
Okay, so you can go to the health screening. Kadang-kadang jumpa doktor paru-paru. If you are at risk of getting lung cancer, sometimes diorang boleh buat low dose CT for you. Okay, so that is doable. You can get an X-ray as well untuk nak tengok X-ray. Tapi X-ray kadang-kadang benda-benda yang kecil dia tak boleh nak nampak sangat. Terutama sekali benda-benda yang macam belakang jantung, tempat-tempat yang tersorok dekat dalam X-ray itu kadang-kadang tak nampak. Sebab tu untuk lung cancer screening, strictly speaking, sepatutnya guna CT scan lah, low dose CT. Okay, Doktor. Thank you. Okay. I think that is the very last question for the night. Okay. So, any penutup kata daripada doktor tentang any message you want to share about lung cancer awareness and any support message that you want to send to all the smokers out there who is trying hard untuk berhenti. Okay, alright. Okay, so ingat lung cancer, we can prevent most of the things, okay. Kita boleh prevent, kita boleh elakkan daripada diri kita dapat lung cancer. Berhenti merokok, okay. Kalau merokok tu tolonglah berhenti sebab dia bukan sahaja nak menghindar daripada ada masalah lung cancer tapi masalah paru-paru yang lain, masalah jantung, masalah stroke, masalah peredaran darah dan sebagainya, okay. So, stop smoking is the best thing that you can do to gain your health. Okay, benda yang paling baik yang you can do untuk nak kembali kepada kesihatan. Okay, kalau orang so jangan putus asa. Okay, kalau dah try sekali tak berjaya nak berhenti merokok, relax balik semula, jangan putus asa. Teruskan, kuatkan nekat, okay, kuatkan azam. Have your big why, okay. Cari bantuan, cari doktor yang mana-mana untuk nak tolong you berhenti merokok, okay. So that you are successful. Jangan putus asa, that's the main thing, okay. Sebab it's a long term journey, okay. Dia benda tu bukan sekarang, bukan macam hari ni decide nak berhenti merokok, esok semestinya berjaya, tak, okay. It's a long term, okay. Bila kita kata semua orang tu berhenti merokok dengan berjaya, bila dia tak merokok selama 6 bulan, okay. So you know you have to stop smoking 6 bulan. Kadang-kadang lepas 6 bulan tu dah relax balik semula. Okay? That's okay. It's okay to relax. It's okay to seek help, minta pertolongan. Okay? Untuk mereka-mereka yang merokok dekat sana, saya pohon sangat-sangat jangan merokok dekat public. Respect our lives. Okay? Sebab kita tak nak jadi secondary dengan tertiary smoking. Okay? So that's the least that we can do to help us. Okay? Untuk saudara mara yang ada perokok dekat situ, bantu dorang, tolong dorang, ajak dorang untuk berhenti merokok. Okay? Dengan ilmu yang kita dah dapat sikit sebanyak daripada saya, insyaAllah boleh tolong bantu dorang tengok macam mana dorang boleh respon untuk nak berhenti merokok dekat situ. Okay? So lung cancer is there, okay. Prihatin kepada simptom-simptom anda, datang awal. Kalau batuk berpanjangan, datang awal. Kalau berat badan turun banyak, datang awal, okay. Seek help early, jangan tunggu sampai berbulan-bulan dah batuk baru nak datang jumpa doktor. Masa tu mungkin dah terlambat ataupun stage tu dah lambat, okay. Datang awal, alright, okay. Okey, Doktor. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Aisyah atas tunjuk ajar beliau sebentar tadi. Diharapkan agar apa yang kita pelajari sebentar tadi dapat dipraktikkan dan memberi manfaat untuk kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian, sebenarnya dekat ruangan Q&A session tu kami ada sediakan link untuk attendance form. Jadi minta tolong, just baik, tolong boleh isi dalam Google Form tu. Either you are staff ataupun pelajar UiTM ataupun public. Kami sangat mengalurkan. Okay, terima kasih. Thank you. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang majlis sekalian, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi dan kata akhir daripada Dr. Aisyah, maka berakhirlah webinar kita pada hari ini. Saya selaku pengerusi majlis pada hari ini ingin merakamkan jutaan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan dan menghadiri program ini. Merdu bertingkah, alunan suara kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekiranya terdapat kesilapan dan kekurangan sepanjang majlis ini dikendalikan, kami bagi pihak ahli jawatan kuasa dengan rendah diri memohon ribuan ampunan maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang dari diri kami sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good night. Well done guys. Okay, bye.
Bye, Doktor. Thank you, Doktor. Dah kan? Dah. I guess dah. Saya nak ni